Okey. So, kita tengok pada soalan 7. Soalan 7 adalah soalan respirasi. Okey. Pada soalan respirasi ini, Radah 7 menunjukkan satu organel yang biasa dijumpai dalam manusia. So, organel ni adalah mitokondria. Kan? Organel ini merupakan tapak penjanaan tenaga bagi sel. Okey, fungsi dia menjana tenaga. Soalan 1, A1, nyatakan proses biokimia yang berlaku dalam organel ini. So, dia punya kata kunci soalan adalah nyatakan. So, satu markah. Proses biokimia yang berlaku dalam organel ini. So, jawapannya adalah respirasi. Respirasi. Okey, respirasi sel yang paling tepat. Okey, jawapan pernafasan selular tak tepat. Pernafasan adalah konsep konsep pernafasan adalah udara masuk ke dalam peparu. Masuk daripada lubang hidung. Okey. Yang kedua, tuliskan persamaan perkataan bagi proses di dalam A1. So A1 ni kamu tuliskan respirasi punya persamaan perkataan. So glukosa tambah oksigen menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Okey, betul. Satu markah. Ramalkan apa yang berlaku pada hasil-hasil dalam proses A1. Okey, apa yang berlaku pada proses di A1 ini? Okey, sekejap ni. Okey, kamu boleh tulis sebab dia nak 2 markah sahaja. So, kamu tulis mana yang kata apa? Apa teacher nak cakap ni? Mana yang paling dapat markah dengan tepat. So, bila calon ni, ini siapa punya? Tulisan dah tak ingat dah siapa. Sebab dia mula Leha tulis digunakan. Siapa? Sebab kita ada 3 kat sini. Okey, kita ada karbon dioksida, air dan tenaga ATP. So kita tahu digunakan untuk pertumbuhan, aktiviti sel. Nanti saya faham nak tulis tenaga sebenarnya. Tapi tak ada markah. Okey? Kenapa? Sebab siapa? Dia tertinggal. Dia ada 3. So tenaga ATP digunakan untuk pertumbuhan sel. Ataupun tenaga ATP digunakan untuk pengangkutan aktif sel. Okey, dikirakan digunakan oleh sel lah. Itu satu markah. Markah yang kedua, air digunakan untuk apa? Karbon dioksida digunakan untuk apa? So kita tahu kalau karbon dioksida tu okey, kalau karbon dioksida tu dia dihembus keluar melalui peparu. Air, kita tengok fungsi air dalam badan sebagai medium tindak balas biokimia sel. Ataupun kalau konsep biasa, konsep pernafasan kita kan merembeskan wap air. So kamu cakap air dirembes keluar sebagai wap air dalam hembusan, udara hembusan. Pun dapat markah. Okay, so jawapan Leha ni tak ada markah ya sebab tak ada apa depan dia. Okay, seterusnya soalan, nyatakan sumber bagi substrat utama dalam tindak balas A1. Okay. Sorry, mana dah ni? Nyatakan sumber bagi substrat utama. Okey, substrat utama adalah glukosa dan terangkan sumber utama tu.
Substrat tu adalah glukosa. Bagaimana glukosa kita dapat glukosa daripada mana? Okay. So glukosa kita dapat daripada pemakanan karbohidrat. Okay, so ini dapat satu markah je. Tengok seterusnya. Okay, untuk soalan yang ini, calon ni proses respirasi aerob, betul. Okay, yang ni salah sebab kena buat persamaan respirasi. Tenaga yang dihasilkan digunakan untuk mensintesis ATP daripada ADP dan fosfat. Okay, ni betul untuk ATP. So, ini walaupun jawapan yang kedua ni pun betul, tapi dia dalam markah yang sama. So, dapat satu markah je lah. Untuk nombor 3 ni, nombor 2. Salah point ni. So, nombor 4, substrat utama adalah glukosa. Okay, glukosa dioksidakan. Okay, ini tak menjawab. Nyatakan sumber bagi glukosa. So, kita dapatkan glukosa daripada pemakanan iaitu karbohidrat. Okay. Sekejap betul lah. Okay, soalan B. Okay, ini sambungan jawapan tadi kan. Okay, kita masuk soalan B. Rajah 7.2 menunjukkan jumlah tenaga yang dihasilkan oleh organisma A dan B melalui proses penghasilan tenaga. So, organisma A ni dia menggunakan glukosa dan menghasilkan tenaga sebanyak 150 kilojoule. Manakala B dia menghasilkan 210 kilojoule tenaga. So, bandingkan proses-proses penghasilan organisma. Tenaga bagi organisma A dan B, berikan satu persamaan dan dua perbezaan. Okey, kalau kita tengok pada gambar itu, okey, kalau kita tengok pada gambar, yang A tu adalah untuk lactobacillus, bakteria lactobacillus. Okey, yang B tu adalah untuk yeast. Okey, so kita tahu persamaan tidak memerlukan oksigen. Tidak memerlukan ni kena kita bagi betul, tapi kena buat sepatutnya kena mula penghasilan tenaga tidak menggunakan oksigen. Okay, so dapat persamaan satu markah. Perbezaan penampaian asid laktik organisma A menghasilkan, okay ni perbezaan pertama, nama dia menghasilkan 2 asid laktik daripada pyruvate. So ni D1, ni D2. Okay. Okay, so kalau buat dalam bentuk ayat macam ni, yang ni yang teacher kata setara. Perbezaan dalam bentuk setara, so dia dapat markah 2. Walaupun dia buat dalam satu ayat ni, dia dah dapat 2 markah sebenarnya. Okey. Perbezaan kedua, penampaian alkohol. Ini repeat. Okey, ni tak ada jawab, tak ada markah lah yang ni. Tapi dapat 2 markah untuk perbezaan yang satu. Okey. Tengok jawapan yang kedua. Persamaan kedua-dua mengoksidah kan glukosa menjadikan tenaga. Betul, pengoksidaan glukosa berlaku. Perbezaan A adalah fermentasi asid laktik, B adalah fermentasi alkohol. Okay. Ini
Kalau macam ni teacher nak terangkan. Kalau buat dalam, katalah kamu menjawab dalam ni, kenyataan ni kan. Okey, satu kat sini, satu kat sini. Sebenarnya dia adalah dalam satu konteks jawapan. Kalau perbezaan satu, kamu tulis organisma A ialah proses fermentasi asid laktik. Perbezaan dua, organisma B adalah proses fermentasi alkohol. Tak ada markah. Faham tak apa yang teacher cakap ni? Teacher tulis dalam sikit. Okey. Sepatutnya yang kamu kena tulis adalah organisma A ialah proses fermentasi asid laktik, manakala B ialah proses fermentasi alkohol. Ini baru ada markah. Sebab calon ni dibuat pecah dua ni kat sini. Bila buat macam ni, ada markah kosong. Dapat tangkap apa yang? Ha? Tak ada nampak skrin pun. Oh ya Allah. Kenapa skrin hilang? Patutlah pun cakap semua-semua. Okey, nampak? Nampak. Okey. Okey, tunjuk. Kalau calon ni sekarang ni, tunjukkan penulisan jawapan Penulisan jawapan macam ni, tak ada markah. Sebab bila satu perbezaan dia kena datang lengkap menunjukkan perbezaan kepada kedua-dua aspek lah. Aspek A, aspek B. Bila tulis macam ni, kosong. Sebab perbezaan pertama tak ada B. Perbezaan kedua tak ada A. So sepatutnya jawapan kena macam ni. Okey. Faham Faham. Okey, jawapan lain untuk persamaan ialah tadi dah ada tidak menggunakan oksigen. Okey, melibatkan penguraian glukosa tidak lengkap. Okey, penguraian glukosa tidak lengkap. Persamaan ketiga, boleh pilih jawapan lain adalah dia menghasilkan 2 molekul ATP. Walaupun jumlah tenaga dia tak sama, tapi bilangan molekul dia sama. Kedua-dua proses berlaku di sitoplasma. So, ingat balik bila teacher kata soalan persamaan, kena guna kedua-dua. Mulakan kat depan ni dengan kedua-dua. Kedua-dua menghasilkan 2 molekul ATP. Dah Salena apa yang teacher cakap tadi? So ada 4 persamaan. Kalau ikut dalam konteks ni ada 4 persamaan. Okey, persamaan yang pertama, pengoksidaan glukosa tidak lengkap. Kedua, tidak menggunakan oksigen. Ketiga, menghasilkan 2 molekul ATP. Yang keempat, berlaku di sitoplasma. Perbezaan, okey, sebenarnya kita boleh dapat jawapan daripada yang dekat soalan ni. Perbezaan yang kita nampak ialah penghasilan tenaga. Nampak tak? Yang ni 150 kJ, ni 210 kJ. So, kita boleh buat menghasilkan 150 kJ tenaga, manakala B menghasilkan
210 kilojoule tenaga. Dan pada soalan pun kita dah dapat dah. Okey, lain nama kita dah hasil. Okey, organisma A menghasilkan asid laktik dan tenaga. Organisma B menghasilkan etanol, karbon dioksida dan tenaga. Itu boleh jadi perbezaan. Okey, nampak soalan ni? Soalan ni boleh jadi esei ni. Sebab persamaan dia 4, perbezaan dia pun 4. So boleh jadi esei 6 markah. Okey. Okey, seterusnya soalan 8. Okey, soalan 8 ni peredaran darah. Rajah menunjukkan struktur sistem peredaran darah manusia. Okey, aduh, jawab pula. Okey. Terangkan maksud peredaran darah 2 lengkap. So, ini manusia mempunyai sistem peredaran darah ganda 2 yang lengkap. Okey, darah mengalir. Okey. Melalui jantung sebanyak 2 kali dalam satu peredaran darah yang lengkap. Okey. Kurang tepat sikit je. Lengkap itu dia ganda 2 bermaksud dia masuk jantung 2 kali. Okey, 2 kali masuk jantung. Ada dah dalam jawapan. Lengkap tu bermaksud darah mengalir dalam salur darah. Okey, darah mengalir dalam salur darah. So boleh tambah sikit lagi. Darah mengalir kat sini. Tambah dalam salur darah. Okey, boleh? Okey, soalan B. Salur darah X mengangkut darah beroksigen. Y mengangkut darah terdioksigen. Nyatakan 2 perbezaan struktur salur darah tersebut dalam dia menjalankan fungsinya. X kat mana? X atas, Y tu kat bawah. So nak menunjukkan arteri dengan vena. Okey, kita nak perbezaan, soalan dia nak perbezaan struktur. So kita tengok jawapan. X membawa keluar darah daripada jantung. Ini fungsi, tak menjawab soalan. Ini fungsi juga. Kita nak struktur. Nampak tak kesilapannya? Salin soalan tak lengkap ni. Siapa ni? Tertinggal perkataan struktur. Okey, so yang kedua, X mempunyai saiz lumen yang kecil, Y mempunyai saiz lumen yang besar. Okey, ini betul, dapat 1 markah. So dapatlah 1 daripada 3 markah. Okey. Okey, terangkan 2 perbezaan struktur. Okey, teacher terlupa. Nampak tak soalan dia tricky sikit. Dia nak 2 perbezaan tapi dia nak terangkan. Okey, so kita bagi jawapan saiz lumen yang kecil. Okey, apa lagi perbezaan yang kita boleh bagi kat sini? Siapa nak bagi jawapan? Ada jawapan? Tak ada, tak buat lagi Belum, teacher. Belum. Okey, ingat tak perbezaan arteri dengan vena? Okey, kalau teacher lukis kat sini. Kalau arteri, lumen dia kecil. Kalau vena, kalau saiz sama tapi lumen dia besar.
So kita ada ni dinding berotot. Okey, kawan kamu dah bagi jawapan lumen. So lumen untuk X kecil, lumen untuk Y besar. So jawapan yang kedua yang boleh kita buat ialah dinding berotot. Dinding berotot bagi X lebih tebal. Manakala dinding berotot Y lebih nipis. Okey. Yang X lebih tebal, Y lebih nipis. Itu kita dapat markah untuk perbezaan yang kedua. Untuk dapat markah yang terangkan, okay, dua perbezaan kita dah jawab. Untuk dapat markah terangkan ni, kita terangkan kenapa X tu perlukan dinding yang tebal berbanding Y. Kenapa lumen dia kecil? Ingat tak teacher selalu pesan konsep had laju bendali. Hubung kait had laju dengan ruang. Isi padu kan? So bila diameter salur darah ni kecil, so had laju darah yang mengalir dalam X lebih tinggi tekanannya. Sebab itulah dia memerlukan dinding yang tebal untuk menahan tekanan aliran darah yang laju. Okay, itu jawapan kita yang markah ketiga. Kenapa struktur dia berbeza macam tu? Okay. X membawa darah dalam aliran tekanan yang tinggi berbanding Y. Okay. Ataupun kamu buat ayat X membawa darah. Kalau kita nak ambil jawapan yang ini kan, jawapan kawan kamu yang salur darah X membawa darah keluar daripada jantung. So kita tahu bila keluar daripada jantung, aliran darah dia tinggi. Okay, aliran darah dia tinggi. So jawapan kita, X membawa darah keluar daripada jantung dengan tekanan yang tinggi berbanding Y. Okay, dapat Saleh jawapannya? Tak tulis lah pula. Okay. Perlu ulang ke? Okay, untuk C, jelaskan kenapa Ahmad pengsan dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Ahmad jatuh pengsan ni sebab apa? Sebab berdiri lama semasa pembarisan. Sebagai seorang doktor, jelaskan kenapa. Kenapa pengsan dan bagaimana cara mengatasinya. Kita tengok jawapan. Tahu tak kenapa Ahmad ni pengsan? Dia pengsan sebab darah dia tidak sampai ke tekanan yang rendah. Betul, betul. Okey, tidak sampai ke otak disebabkan tekanan yang dengan sebenarnya nak tambah ayat aliran darah yang mengalir tu dan tekanan yang rendah. Okey. Tapi cara mengatasi ni tak ada apa? Tak ada markah. Okey, jawapan tu betul. Kita boleh pengsan kerana darah tu tidak sampai ke sel-sel otak. Okey, sebab bila darah daripada kaki, daripada bawah dia perlu melawan daya graviti. So, bila nak melawan daya graviti, kita punya otot
pengecutan otot pada bahagian, teacher terangkan pada bahagian kaki pengecutan otot pada bahagian kaki sebenarnya dia akan membantu aliran darah dalam vena untuk naik ke jantung. Okay. Konsep dia adalah konsep macam ni. Katakan dalam salur darah dalam kaki, so kita punya otot kat tepi sini. Okay, ingat tak konsep pengecutan otot? Okay, bila kita sentiasa bergerak, otak sentiasa mengecut dan mengendur. Bila otak mengecut kendur kat sini, dia akan menekan dinding salur darah. So menyebabkan darah mengalir ke atas. Oh, warna kuning, kenapa tak teacher pilih? Darah mengalir ke atas, okay, bila berlaku pengecutan otot, dan dalam vena kita ada injap. So darah tu takkan patah balik ke bawah. So setiap pengecutan otot kita membantu darah dalam vena mengalir ke atas. Tapi disebabkan dia berdiri lama. Bila berdiri lama, otak kita macam tak pergerakan dah kurang. Okay, bila pergerakan kurang menyebabkan aliran darah tu menjadi perlahan. Bila perlahan disebabkan tiada pengecutan dan penggunaan otot, okay, aliran menjadi perlahan. So kesannya darah kurang sampai ke otak menyebabkan pingsan. Cara mengatasinya adalah Ahmad perlu sentiasa menggerakkan kaki. Walaupun dalam keadaan kita berdiri kawat kaki tu, kita dalam keadaan statik, tapi kita boleh gerakkan ibu jari kita. Kita boleh gerakkan sedikit demi sedikit supaya aliran darah menjadi lebih laju ataupun aliran darah mengalir secara normal. Okay? Dapat jawapan? Ada masalah? Tak ada. Tak ada. Hari ni macam slow je, penat dah Okey, sekejap. Teacher nak tuliskan jawapan. Okey. Kita share dalam grup Okey, kita nak masuk soalan C. Aliran darah dalam salur darah X dan Y mengalir secara sehala. Terangkan pendapat anda sekiranya aliran darah mengalir secara dua hala. Okey, apa kesan dia bila darah mengalir secara dua hala ni? Okey, betul jawapan tu darah beroksigen dan darah teroksigen akan bercampur. So menyebabkan pertukaran gas menjadi respirasi menjadi tidak efisien. Okay, sel badan akan kekurangan oksigen. So kadar respirasi akan berkurang. Badan akan menjadi lemah. Okay, so bercampur pertukaran darah. Kalau teacher please crop, teacher rasa bukan pertukaran darah, darah tak bertukar. Pertukaran gas
Respirasi berlaku secara tidak berjalan dengan lancar. Okey, betul. Okey, so far so good. Tengok soalan 9 pula. Darjah 9.1 menunjukkan kitar sel sesuatu organisma. Okey, ini kitar sel mitosis. Kita ada G1, S, G2, fasa mitosis dan Y. Line teacher yang slow ke line jihad yang slow ni? Kamu dengar teacher okey? Okey. Okey. Line jihad slow. Okey. Menunjukkan kitar sel satu organisma, tak apa jihad, nanti tengok yang teacher rakamkan je. So apa yang berlaku semasa fasa S? Fasa S adalah fasa semasa interfasa. So sintesis tertinggal ni, sintesis DNA. Kromosom replikasi membentuk dua kromatik kembar yang berpaut pada sentroma. Okey, betul. Tapi itu markah je. Tak ada markah yang ni. Okey, yang kedua, terangkan proses Y yang berlaku dalam sel tumbuhan. Y itu adalah proses sitokinesis kan? Okey, vesikel-vesikel yang berasal daripada. Okey, betul. Tapi kenalah letak kat depan ni. Y ialah proses sitokinesis. Di dalam sel tumbuhan, baru sambung vesikel-vesikel yang berasal daripada dasar Golgi akan tersusun pada satah khatulistiwa. Vesikel inilah dia akan bercantum membentuk blood cell. Okey, betul. Yang tak hantar essay yang tak hantar jawapan kat teacher tu, siapa lagi yang tak hantar? Boys, Ian, Khairin. Nisa dah hantar belum jawapan kat teacher? Okey. Yang tak hantar, kena hantar sebab teacher nak kena tahu kamu punya cara penulisan tu mendapat markah ke tak. Okey. Yang kedua, nyatakan proses Y dalam tumbuhan. Dah, kita nak tengok B. B menunjukkan rajah satu teknik yang digunakan oleh seorang peladang untuk menghasilkan lobak dalam jumlah yang banyak, masa yang singkat untuk tujuan komersial. Okey, ini kita tahu ni. Teknik dia adalah teknik tissue culture. Huraikan teknik untuk dapat 4 markah. Bila kata huraian, kamu mesti huraikan step ni. So dia bagi gambar ni dah membantu banyak untuk dapat 4 markah. Okey, teknik dia adalah teknik tissue culture. Cebisan tisu dipotong daripada bahagian tisu induk. Okey. Seperti tisu meristem. So cebisan tisu ni kena namakan sebab dia dah bagi kat sini. Explant. Iaitu explant. Okey, dapat markah kat sini. Diletakkan dalam medium kultur. Patutnya kena tambah disterilkan dan diletakkan dalam medium kultur. Dalam jawapan tambahan dalam medium kultur ini mengandungi hormon pertumbuhan.
Okey, ada hormon pertumbuhan. Hormon dan medium itulah yang membantu ekspan itu tumbuh membentuk kalus. Okey. Kalus menjadi embrio. Okey. Seterusnya. Okey. Tertinggal kat sini, macam mana dia boleh menjadi embrio? Kalus membahagi secara mitosis. Okey. Membentuk embrio. Okey. Kat sini pun mitosis. Membentuk anak pokok. Lepas tu barulah anak pokok dipindahkan ke sekitaran luar. Okey. Boleh dapat 4 markah. Terangkan kelebihan teknik tissue culture. Kelebihan dia, ciri-ciri yang baik dalam induk dapat dipilih, keluar masa yang singkat. Bagus. Banyak markah boleh dapat. Dia nak 2 markah je. Pengeluaran tidak memerlukan ejen penyempurnaan, boleh dilakukan bila-bila masa. Okey, dapat max 2. Okey, seterusnya soalan perbezaan. Terangkan perbezaan antara pembahagian sel P dan pembahagian sel Q. Okey, kita habis untuk sampai sini soalan ni Okey, ini mudah, banyak jawapannya sebab dia nak membezakan mitosis dan meiosis. Kamu boleh buat jawapan sama ada secara umum ataupun kamu nak bezakan setiap peringkat-peringkat macam ni pun boleh. Maksudnya kamu buat kata semasa metafasa, ini semasa metafasa, semasa profasa. Apa yang berlaku kat sini? Apa yang berlaku kat sini? Banyak boleh dapat. So ini memang sesuai 10 markah. So kita tengok jawapan. Okey, yang pertama ni dah dapat jawapan nama. Berlaku di sel-soma berlaku dalam organ pembiakan. Okey. Markah kedua. Fungsi dia, markah ketiga. Cytokinesis, keempat. Ini bahaya sikit kalau buat pendek macam ni. Tiada pindah silang berlaku antara siapa? Okey. Berlaku pada kromosom kan? So kena nyatakan kromosom. Okey. 1, 2, 3, 4, 5 dah. Mempunyai bilangan sel anak. Mempunyai ke menghasilkan? Menghasilkan bilangan, menghasilkan sel anak, 2 sel anak. Menghasilkan 4 sel anak. Bolehlah faham. Okey, bilangan kromosom sel anak diploid sama, ini adalah ploid. Kandungan genetik. Tiada ni, ni tak ada. So dapat berapa markah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Apa yang markah tertinggal? Okey. Markah yang tertinggal. Yang macam teacher cakap tadi, kamu boleh terangkan dalam konsep fasa itu. Semasa ataupun semasa ni, senang masa metafasa. Okey, metafasa. Kalau ini metafasa, kromosom tersusun pada satah katulistiwa. Semasa metafasa 1, kromosom homolog tersusun pada satah katulistiwa. Itu boleh tambah. Setiap peringkat ni pun boleh terangkan. Okey, boleh? Yang soalan 10, 11 kita hold dulu. Jam dah tunjuk 2.21. Sekejap teacher bagi skema jawapan untuk
soalan ini. Mitosis, meiosis. Okey, ada soalan tak? Tak ada soalan? Tak ada, teacher.